Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang dihormati lagi dikasihi Dr. Rosmani binti Ali selaku pensyarah bagi subjek sekolah dan masyarakat dan juga rakan-rakan seperjuangan yang sedang menonton video ini. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan satu topik iaitu disiplin dan pelajar, yang mana sebenarnya topik ini adalah topik yang sinonim yang biasa kita dengar kerana isu ini sentiasa diperbincangkan secara meluas. Untuk itu, untuk pembentangan lanjut untuk isu ini, kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nurul Aida binti Ahmad Basri, dan juga rakan-rakan lain iaitu Sharifah Anisa binti Said Mafzod dan juga Nurul Atikah binti Zulkifli. Baik, berikut adalah isi perbincangan yang akan dibentangkan oleh saya, yang mana kita akan melihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan disiplin, jenis-jenis masalah disiplin, dan juga kita akan melihat kes-kes ataupun masalah-masalah disiplin yang berlaku di Malaysia pada masa kini. Sebelum kita pergi lanjut berkenaan isu perbincangan tadi, mari kita menelusuri terlebih dahulu apa aspirasi yang dibawa oleh kementerian melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, yang mana sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sebagaimana yang kita fahami, inilah yang telah disebutkan ataupun yang digariskan harapan dan aspirasi yang dibawa oleh kementerian melalui pelan ini yang turut menyentuh tentang etika dan kerohanian dalam kalangan pelajar. Yang mana kita faham bahawa disiplin ini pastinya terikat dalam konsep etika dan kerohanian yang digariskan sebagai aspirasi murid yang diharapkan oleh masyarakat dan negara yang telah diterjemahkan melalui pelan ini. Baik, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan disiplin. Jadi saya mengambil definisi ini dari Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, yang mana disiplin ini membawa maksud latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tata tertib atau suatu peraturan yang ditetapkan untuk melatih seorang supaya berkelakuan baik. Jadi guru besar akan mengambil tindakan terhadap pelajar yang melanggar disiplin. Baik, pada hari ini berdasarkan kepada definisi ini boleh kita fahami bahawa disiplin ini akan dikaitkan juga dengan tata tertib, yang mana pada hari ini kita boleh melihat disiplin pelajar ini tidaklah berada di satu tahap yang memuaskan kerana disiplin ini satu komponen yang sangat penting dalam sistem persekolahan yang berkait rapat dengan tata susila, akhlak dan juga kesopanan. Dan sebenarnya disiplin ini sentiasa dibahaskan dalam kalangan bukan setakat ahli akademik, ahli politik dan juga masyarakat bawahan, kerana isu ini melibatkan isu remaja ataupun anak muda di sekolah, kerana mereka lah harapan kepada masyarakat, harapan kepada negara untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. Dan contoh yang kita biasa dengar, pelajar membuli, pelajar memukul guru, ponteng kelas, dan yang paling mengejutkan, pelajar membunuh rakan sebaya sendiri atas sebab-sebab tertentu. Jadi isu ini sangat perlu dipandang serius setiap lapisan masyarakat dan perlu membendung bersama. Okey, untuk seterusnya mari kita lihat jenis-jenis masalah disiplin ataupun mengikut pengkategorian yang diletakkan sebagai jenis masalah disiplin. Okey, yang pertama adalah jenayah. Okey, sebagai contohnya pelajar ni suka sangat merosakkan harta benda awam, penyalahgunaan dadah, membunuh, bertumbuk ataupun mana-mana kes yang melibatkan polis, maka pelajar tersebut akan dikategorikan sebagai kes jenayah. Maka kategori inilah sebenarnya perlu dirisaukan, perlu dibimbang, kerana sebenarnya isu ini melibatkan kes yang besar lah, dan melibatkan polis, kerana melibatkan mahkamah dan juga undang-undang negara.
Yang kedua adalah kelakuan negatif. Sebagai contohnya, pelajar suka berambut panjang, bercakap kasar, tidak menyiapkan tugasan, atau dengan kata mudahnya suka sangat melanggar arahan-arahan guru-guru di sekolah. Kategori ini biasa berlaku dalam persekitaran sekolah ataupun terutamanya dalam bilik darjah, yang mana pelajar tersebut tidak menghormati guru-guru yang berada di hadapan yang sedang mengajar. Begitu juga kategori yang ketiga, membolos, yang mana pelajar ni suka ponteng kelas, suka datang lambat ke kelas, suka berkhayal, tidur dalam kelas, melepak dan sebagainya. Yang keempat adalah menipu. Menipu sebagai contohnya, pelajar ni suka sangat meniru dalam ujian. Kenapa meniru dalam ujian ini dikategorikan sebagai menipu? Kerana sebenarnya pelajar tersebut bukan sahaja menipu kepada diri sendiri, tetapi sebenarnya pelajar tersebut menipu kepada ibu bapa mereka yang menaruh harapan kepada mereka untuk belajar bersungguh-sungguh. Dan pada masa sama sebenarnya mereka juga menipu kepada guru-guru mereka sendiri, kerana guru-guru mereka lah yang membuat penilaian untuk menilai prestasi mereka di dalam kelas. Dan antara contoh lain seperti pelajar suka menyalin kerja-kerja daripada rakan sebaya ataupun rakan-rakan mereka yang lain, ataupun suka bercakap bohong. Maka sebenarnya contoh-contoh inilah antara yang dikategorikan sebagai perkara yang perlu dirisaukan, kerana kita melihat bahawa kategori menipu ini sudah menjadi normalisasi dalam kalangan pelajar. Dan oleh sebab itulah sesuatu perlu dilakukan untuk membendung masalah ini daripada berlaku lebih berat lagi. Baik, di sini saya ingin kongsikan beberapa kes masalah disiplin pelajar yang direkodkan berlaku di Malaysia sekitar September 2020 hingga Januari 2021 yang kita boleh ambil iktibar bersama. Adakah ini yang kita mahu? Persoalan yang perlu ditanya kepada diri sendiri dan kepada semua pihak. Adakah ini yang kita mahu? Mereka semakin berani melakukan perbuatan yang bercanggah dengan norma masyarakat dan undang-undang negara dan dilihat mula bertindak lebih jauh daripada ini. Persoalannya juga, mengapa masalah disiplin ini semakin serius berlaku di negara kita? Baik untuk persoalan ini ataupun untuk kupasan lanjut mengenai apakah sebab, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan disiplin pelajar, saya serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Rosmani binti Ali. Saya akan meneruskan sesi pembentangan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan disiplin pelajar. Saya, Sharifah Anissa binti Said Mahfuzat, 061298 akan meneruskan sesi pembentangan. Okey, sekarang kita pergi kepada faktor yang pertama, iaitu sikap pelajar itu sendiri. Okey, kenapa pelajar bersikap untuk melakukan kesalahan disiplin, masalah disiplin seperti membuli,
ponteng sekolah, keganasan di sekolah dan sebagainya. Ini adalah kerana sikap pelajar itu sendiri yang mempunyai kehendak mereka sendiri, kehendak mereka tanpa sebarang pengaruh daripada luar pun sebenarnya. So kita boleh katakan di sini sebagai the potential influence of the students' free will. So mereka juga melanggar peraturan di sekolah sewaktu belajar atau bermain, dan mereka tidak menyedari sebenarnya kesalahan mereka tu adalah menyalahi peraturan sekolah. Mereka tidak sedar. Dan selain itu, faktor daripada sikap pelajar iaitu mereka mempunyai masalah emosi. Masalah emosi ni kalau kita panggil kanak-kanak ni sebagai neurotik atau psikotik. Dan mengikut kajian lepas di Spurt 1965, dia katakan dapat dikenali gaya kelakuan mereka ni adalah jahat, selalu membuat salah, melawan, ingkar, tidak dapat dibentuk dan tidak stabil. So selain itu juga terdapat juga segelintir pelajar yang mempunyai kelemahan dari segi perkembangan mental yang mana akan membawa mereka melakukan melanggar peraturan sekolah, dan terdapat juga mereka yang kecewa dan hilang minat untuk belajar. Kenapa? Kerana mungkin mereka ni tidak berminat, lemah dalam belajar, dan digagal berkali-kali dalam peperiksaan dan menyebabkan mereka kecewa dan hilang minat untuk belajar. Dan selain itu juga tanpa bimbingan, semangat yang diberikan oleh guru-guru juga akan menyebabkan mereka akan terlintas untuk melakukan apa sahaja di dalam hati mereka, termasuklah masalah disiplin yang berlaku sekarang. Sekarang kita cakap pada faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah faktor rakan sebaya. Rakan sebaya ni boleh menyebabkan masalah disiplin di kalangan pelajar dan menyebabkan pelajar tercicir dalam pelajaran. So, ahli sosiologi mengistilahkan rakan sebaya ni sebagai kumpulan kanak-kanak ataupun kumpulan remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama. So, kumpulan rakan sebaya ini dia mempunyai peranan dalam aktiviti sosial, seperti dia ada agensi yang tidak formal yang memberikan pengalaman yang tidak dapat diperolehi daripada keluarga dan juga di sekolah. So bagi para pelajar atau remaja ni, rakan sebaya ni adalah tempat untuk mereka mencurahkan segala masalah yang dihadapi dan dianggap sebagai pengganti ibu bapa, terutama bagi golongan yang mempunyai masalah di rumah di mana ibu bapa dia tak beri perhatian kepada dia. So sebagaimana telah dibuktikan oleh kajian, pengaruh rakan sebaya merupakan sumber yang paling kuat dalam mengubah nilai dan sikap seseorang apabila pengaruh keluarga berkurangan pada peringkat lewat kanak-kanak. So benda ni akan beri kesan lah, terutama kepada mereka yang berasal dari keluarga yang bermasalah. Mereka sangat mudah untuk dipengaruhi oleh rakan sebaya dan mungkin senasib dengannya dan membentuk kumpulan tersendiri. Mereka akan mewujudkan satu kumpulan tersendiri. So kumpulan ini mungkin terpengaruh dengan anasir-anasir jahat. So mereka akan membuat sesuatu di luar jangkaan untuk menarik perhatian orang lain. So akan wujudlah kemunculan golongan yang rendah moral, golongan yang tidak bertanggungjawab, yang menaja. Akan ada wujud mereka yang menaja budak-budak yang terpengaruh ni, seperti budaya hedonisme di kalangan remaja, seperti kumpulan black metal dan thrash metal. So benda ni dah bagi cukup cabaran kepada guru-guru untuk mendidik mereka. So guru-guru terpaksa menjalankan pelbagai usaha, membimbing, mendidik kembali mereka untuk mencorakkan mereka ke arah budaya yang sihat. So pengaruh rakan sebaya ni akan mencorakkan sikap dan nilai tingkah laku pelajar, terutamanya pelajar yang berasal daripada keluarga yang bermasalah. So di sini jelas, apabila seorang pelajar itu berinteraksi dengan rakannya, mereka lebih gemar untuk memilih rakan sebaya, rakan yang rapat, yang mempunyai asas pengetahuan dan pemikiran setaraf dengan mereka. Sekarang kita pergi kepada faktor yang seterusnya, iaitu ibu bapa atau keluarga pelajar. Okey, George Peter Murdoch menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung, mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat. Okey, apa faktor yang dalam keluarga ni? Okey, kerana contohnya ada faktor kepincangan keluarga yang mana akan mencorakkan kehidupan seseorang kanak-kanak tu sendiri. Bila mana ibu bapa tu gagal untuk mencorakkan anak-anak mereka, gagal untuk memperbaiki kepincangan yang ada, akan menyebabkan anak-anak tu hilang rasa hormat kepada ibu bapa ataupun keluarga yang terlibat.
di mana ketidakseimbangan yang berlaku akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna, pengawalan diri yang baik dalam diri dia. So ini akan menjejaskan ketahanan diri pelajar itu sendiri. Selain itu, keadaan dan suasana dalam keluarga juga memainkan peranan dan mempengaruhi perkembangan emosi pelajar-pelajar. Dan bila struktur suatu keluarga yang mengalami keretakan tu, kanak-kanak akan mengalami ketegangan emosi serta berasa tidak selamat. So, bila wujudnya ketegangan emosi ni akan menyebabkan pelajar-pelajar tu rasa tegang dan ini akan terluah sebagai satu perlakuan salah penyesuaian yang dijalankan di rumah dan juga di sekolah. So selain itu juga faktor kemiskinan juga memainkan peranan kerana pelajar-pelajar ni dia memerlukan kemudahan-kemudahan yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka dan menjadi satu punca masalah kepada mereka jika keinginan mereka tidak dapat diberikan. Okey, melalui kajian Yaakob Haji Yusof 1977 menunjukkan bahawa 50% daripada murid-murid yang ponteng adalah murid-murid yang menghadapi banyak gangguan hidup seharian. Dan apabila mereka merasa diri terpencil di sekolah, mereka akan mencari jalan keluar dengan cara lari dari sekolah, dengan cara melakukan kesalahan-kesalahan dan melakukan masalah-masalah disiplin. Sekarang kita pergi kepada faktor yang keempat, penyumbang ke arah masalah disiplin di kalangan pelajar adalah faktor sekolah tu sendiri. Okey, sekolah dilihat sebagai sebuah komuniti yang menjadi sebahagian daripada masyarakat yang lebih luas. Okey, menurut Wallace 1939, asas segala masalah disiplin di sekolah ialah pertentangan pendapat antara guru dan pelajar mengenai sesuatu keadaan. Okey, hal ini kerana mereka mempunyai pendapat yang berbeza. So, hal ini akan menjadi lebih buruk lagi di peringkat sekolah menengah di mana pelajar merasa kurang senang apabila terasa dipengaruhi. Okay, selain itu juga, dengan adanya persekitaran persekolahan yang kawalannya ketat akan menimbulkan keadaan yang tidak berdisiplin kerana murid-murid ini tidak suka dengan kawalan yang terlalu ketat. So, mereka akan menentang kawalan ketat ini dengan berbagai-bagai kelakuan buruk seperti mereka tidak menghormati guru. Lepas tu, mereka akan menentang guru, tidak bersopan dan sebagainya. Selain itu, wujud juga di sekolah ni, guru yang terlalu garang. So, bila ada wujudnya guru yang terlalu garang ni, murid terlalu takut kepada dia. So, maka pertentangan tidak akan dibuat, tetapi dia akan timbul satu perasaan dalam diri murid ini, perasaan geram atau berdendam akan disalurkan ke dalam diri mereka. Selain itu juga wujudnya guru yang pesimis. Guru yang pesimis ni di mana guru ni terlalu open, dia bersifat terlalu terbuka, ia membolehkan, mengizinkan pelajar tu melakukan apa saja. So, akan menghadapi masalah disiplin lah di sini, di luar, sama ada di luar ataupun dalam kelas. Kerana pelakuan-pelakuan ni yang tidak dapat diterima akan menyebabkan pengajaran tidak dapat dijalankan. So, dalam hal ini, guru pun sama-sama turut salah lah kerana terlalu membiarkan pelajar ni. Okay, selain itu juga, hubungan tegang pada mana-mana peringkat di sekolah juga akan menimbulkan ketegangan di kalangan murid-murid. Sebagai contoh, kalau kadar hukuman dera yang diadakan di sekolah terlalu tinggi, yang menyebabkan kadar masalah disiplin di sekolah tersebut tinggi, berbeza daripada sekolah lain. Dan dikatakan bahawa hukuman dera ni akan menimbulkan rasa kecewa dalam diri pelajar dan menggalakkan lagi masalah tidak berdisiplin, seperti mereka melakukan vandalism, lepas tu melakukan keganasan di sekolah dan sebagainya. Selain itu juga, guru-guru ni dia tidak diberi kuasa untuk bertindak. So, akan menyebabkan mereka mengambil sikap lepas tangan, so acuh tak acuh dan tidak menunjukkan komitmen untuk menangani masalah disiplin ni. Selain itu juga, faktor kelas, keadaan kelas yang kecil juga memainkan peranan, akan menyebabkan mereka rasa sesak dalam kelas, tidak selesa. So, ini pun boleh menyebabkan tekanan dan disiplin di kalangan pelajar. Okey, sekarang kita pergi
kepada faktor yang terakhir, iaitu faktor media massa. Faktor media massa juga turut menyumbang ke arah gejala masalah disiplin yang berlaku hari ini. So, kerana media massa ni memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat, terutamanya remaja dan pelajar. Okey, melalui teknologi yang semakin canggih ini, golongan remaja dia mudah terdedah kepada banyak maklumat, termasuk bahan yang tidak sesuai, yang tidak sepatutnya mereka layari, yang tidak sepatutnya mereka ambil tahu, kerana ini boleh mendatangkan bahaya jika diguna berterusan tanpa panduan, tanpa pemantauan daripada orang golongan dewasa. Okay, selain itu juga mereka ni suka meniru dan melihat hal yang tidak sepatutnya, contohnya melalui adegan-adegan negatif dari filem barat yang banyak memaparkan adegan ganas. So ini akan menimbulkan satu perasaan dalam diri pelajar yang mereka ingin tahu dan ingin cuba seperti yang dilakukan dalam televisyen, seperti yang telah mereka melihat, seperti yang mereka lihat melalui media massa tersebut. So terdapat juga pelbagai unsur negatif seperti filem ganas dan lucah yang tidak sesuai dengan akhlak, agama, budaya yang kita amalkan sekarang. Selain itu juga terdapat permainan video dan pengaruh televisyen. So semua ni memang memberikan peranan yang penting, memberikan impak, kesan yang sangat mendalam kepada remaja ni, nak yang baru nak belajar tentang ni, merasa keseronokan dan sebagainya. Selain itu melalui pengaruh muzik, khasnya lirik-lirik muzik rock, so dia akan menimbulkan ketidakfahaman bahawa mereka tu tak faham pun lagu tu cerita pasal apa. So benda ni akan merosakkan pemikiran anak-anak tu sendiri. Dan kesannya kepada pelajar tu akan meresap secara halus, walaupun kita tak nampak, tapi dia meresap secara halus sedikit demi sedikit ke dalam diri pelajar tanpa disedari. Sekarang sampai di sini saja pembentangan saya. So saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk membentangkan tentang cara terbaik untuk mengatasi masalah-masalah disiplin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada dua orang sahabat saya yang telah membentangkan pada awal tadi, iaitu definisi dan faktor-faktor bagi menangani isu masalah disiplin pelajar ini. Maka sekarang saya akan meneruskan perbincangan, iaitu peranan ataupun langkah-langkah yang boleh diambil dalam menangani isu masalah disiplin pelajar ini. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama Nurul Atika binti Zulkifli, nombor matrik 061295. Baik, saya teruskan kepada peranan yang pertama, iaitu peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa. Sebelum mana yang kita tahu, rumah adalah tempat di mana pendidikan asas itu berlaku dan guru-gurunya terdiri daripada ibu bapa, daripada datuk, abang, kakak ataupun ahli-ahli keluarga yang lain. Maka di rumah ini ahli keluarga itulah sebagai guru. Peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa adalah kawalan yang ketat. Ibu bapa perlu memantau pergaulan anak-anak selain mengambil tahu perihal rakan sebaya anak mereka. Jika dapat menghindarkan anak mereka terjebak dengan kelompok remaja-remaja yang tidak baik serta dalam budaya kuning. Kedua, pelibatan aktif ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa perlu bijak dalam membahagikan masa dengan anak-anak. Jika dapat mengesan apa masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Tiga adalah penekanan pada aspek keagamaan, iaitu didikan agama, akhlak yang baik yang perlu diutamakan oleh ibu bapa kepada anak-anak di rumah. Bagi mencorakkan kehidupan anak-anak sesuai dengan kata-kata Rasulullah SAW, setiap anak itu seperti kain putih. Ibu bapalah yang akan mencorakkannya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang Majusi. Hadis ini adalah riwayat pada Bukhari dan Muslim. Yang keempat, jika ibu bapa tidak sempat ataupun tidak mempunyai ilmu agama yang mendalam, sewajarnya ibu bapa ni menghantar anak-anak mereka ke kelas agama ataupun kelas fardu ain seperti kafar. Ini kerana anak-anak yang dididik dengan sempurna dari kecil akan menjadi insan yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Yang kelima adalah suasana kekeluargaan itu sendiri mempengaruhi perwatakan anak-anak.
ibu bapa, keluarga yang harmoni dapat melahirkan personaliti yang positif, maka ibu bapa perlu bertanggungjawab bagi mewujudkan keadaan yang stabil di rumah supaya anak-anak ini tidak terganggu dengan emosi. Seterusnya, peranan yang kedua adalah peranan guru. Guru adalah golongan yang hampir dengan pelajar selepas ibu bapa. Kebanyakan di golongan masyarakat meletakkan tanggungjawab membentuk disiplin pelajar di sekolah pada seorang guru disiplin ataupun guru kaunseling. Apa peranan yang boleh dimainkan oleh guru di sekolah? Antaranya adalah mewujudkan hubungan yang harmoni antara guru dan pelajar. Seterusnya, sikap guru yang positif itu juga serta penuh dedikasi dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan. Yang ketiga, guru-guru perlu membantu murid yang bermasalah disiplin dengan menyediakan aktiviti-aktiviti dan tugas-tugas yang bersesuaian mengikut keperluan pelajar yang menghadapi masalah disiplin ini. Dan yang keempat, guru sebagai ejen perubahan ataupun ejen sosialisasi sentiasa berada di hadapan dalam meniupkan kemahiran dan semangat pelajar bagi mencapai kejayaan. Hari sekali, guru adalah murabbi yang menjadi ibu dan bapa bagi anak di saat suka dan duka di sekolah. Seterusnya, peranan yang ketiga adalah peranan sekolah. PIBG yang wujud di sekolah dianggap sebagai penghubung pihak sekolah dan masyarakat, khususnya dalam kalangan ibu bapa. Mesyuarat tahunan PIBG seharusnya bukan sekadar membentangkan laporan kewangan, maka PIBG ini adalah suatu bentuk kerjasama yang baik bagi mengatasi masalah ini amnya. Peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah mewujudkan suasana yang selesa dan harmoni di sekolah. Selain itu juga, PIBG juga harus bekerjasama dengan sekolah dalam usaha memantapkan peranan dalam menyampaikan ilmu, dan akhir sekali PIBG boleh membantu pihak sekolah dalam pembangunan modal insan. Peranan yang boleh dimainkan oleh persatuan ibu bapa dan guru adalah mewujudkan suasana yang selesa dan harmoni di sekolah. Selain itu juga, PIBG juga harus bekerjasama dengan sekolah dalam usaha memantapkan peranan untuk menyampaikan ilmu, dan seterusnya PIBG juga boleh membantu pihak sekolah dalam pembangunan modal insan. Peranan yang keempat ialah peranan kerajaan. Dilihat lebih kepada penguatkuasaan undang-undang bagi mengatasi hal ini. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM haruslah mengkaji, mengemaskini perkeliling-perkeliling mengenai disiplin. Selain itu juga, kerajaan perlu sedar tentang kewujudan media meteorologi tinggi, mendedahkan pelajar kepada pelbagai latar budaya. Yang ketiga, tindakan berterusan oleh pihak kerajaan adalah perlu bagi menutup segala hal yang timbul, dan akhir sekali mengawasi media, iaitu pihak kerajaan perlu mengawasilah bahan yang disiarkan oleh internet, televisyen, media elektronik dan media cetak ni agar tidak berluasa dalam kalangan remaja pada hari ini. Peranan kelima adalah peranan media massa. Sebagaimana yang kita tahu, teknologi semakin canggih, mampu dicapai dan hampir semua masyarakat boleh dijadikan sebagai wadah bagi menangani isu ini. Media cetak seperti akhbar, majalah, manakala media elektronik seperti televisyen, radio, DVD, telefon bimbit dan komputer memberi pengaruh. Maka media massa ini perlu menggunakan pengaruh bagi menangani dan mendidik masyarakat. Seterusnya, media massa perlu menyediakan berita tentang kesan buruk daripada perbuatan melanggar peraturan dan disiplin sekolah bagi menjadi tauladan kepada pelajar-pelajar lain. Unsur yang baik dan peranan media massa ini dalam mengetengahkan unsur yang baik untuk ditiru remaja. Maka revolusi industri 4.0, kemajuan dan perubahan teknologi yang semakin canggih ini perlu diuruskan dengan bijak oleh setiap masyarakat. Sekarang saya akan membincangkan tentang teori yang kami pilih bagi isu yang kami bincangkan, iaitu teori fungsionalisme, iaitu telah dipelopori oleh 3 orang tokoh. Yang pertama adalah Augustus Comte, Herbert Spencer dan Emily Durkheim, yang menyatakan bahawa terdapat persamaan antara masyarakat dengan organisme, iaitu masing-masing memainkan peranan yang telah ditetapkan sehingga membentuk sistem sosial yang stabil. Maka intipati yang kami bincangkan dari awal tadi, yang pertama adalah saling memerlukan. Maksud, setiap anggota badan manusia mempunyai peranan yang tersendiri dan setiap daripada anggota tersebut bergantung antara satu sama lain untuk berfungsi. Selain itu juga, peranan guru dan sekolah. Maksud, teori fungsionalisme ini telah membuktikan bahawa peranan pihak sekolah dan guru amat penting bagi memastikan isu ini dapat ditangani dengan lancar.
Sekarang saya teruskan kepada kesimpulan. Seperti mana yang kita tahu, realiti yang wujud pada hari ini masih banyak berlaku kegagalan, kelemahan dan pelanggaran disiplin di sekolah. Masalah disiplin ini perlu ditangani dengan berhati-hati bak kata pepatah, seperti menarik rambut dalam tepung, rambut dapat ditarik, tepung jangan berterabur. Justru itu, kita perlu merealisasikan hasrat negara dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang ingin melahirkan pelajar yang mempunyai etika dan kerohanian yang luhur sebagaimana aspirasi murid yang telah digariskan. Oleh yang demikian, kerjasama semua pihak termasuk pihak sekolah, guru, ibu bapa dan balai NGO amat penting dalam menangani isu ini daripada terus merebak dan menjadi duri dalam daging. Sekian sahaja perbincangan kami pada tajuk isu masalah disiplin pelajar ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.